Senjata yang sangat canggih termasuk meriam, senapang telah dirampas daripada kerajaan Melaka. Rupa-rupanya Melaka mempunyai teknologi yang sangat tinggi, bukan teknologi yang berkurangan tetapi pembelutan daripada dalam. Portugis tidak punya senjata seperti ini, dan mereka kagum bagaimanakah orang Melayu dapat menghasilkan senjata yang begitu hebat. Ingat, Melaka ialah sebahagian daripada Osmaniyah. Osmaniyah lah yang menciptakan senapang, Osmaniyah lah yang menciptakan ubat bedil. Oleh sebab itu Melaka sebagai sebahagian daripada Osmaniyah menggunakan bendera Osmaniyah dalam peperangan menentang Portugis, yakni bendera merah putih bulan bintang. Itulah bendera Osmaniyah yang digunakan oleh seluruh negara di kawasan Dataran Melayu, sebab Dataran Melayu adalah sebahagian daripada Osmaniyah. Tetapi sayang, orang ini bernama Tun Silanang. Tun Silanang menulis sejarah yang palsu. Dia menulis sejarah Melayu. Dia mengatakan orang Melayu berperang dengan lembing dan keris. Ini ialah pembelut yang bersama dengan Portugis. Inilah yang tali barut Portugis, yang sama-sama berjuang untuk Portugis dan ditangkap oleh tentera Aceh dan dibawa ke Aceh, yang sepatutnya dibunuh tetapi diampunkan. Akhirnya dia bertaubat di Aceh menjadi orang yang baik. Tapi tulisannya sejarah Melayu ataupun Suratul Salatin ini mengandungi berbagai-bagai sejarah yang palsu, mengatakan orang Melayu sangat lemah, bodoh dan tidak ada teknologi sebab dia bercakap bagi Pak Portugis. Dan sayang, buku ini diisytiharkan sebagai karya agung Melayu oleh UNESCO, dan itulah sebab mereka tidak akan pilih karya ini sekiranya karya ini tidak berpihak pada mereka. Lihat oleh Melaka. Kalau kapal yang dipamerkan di tepi sungai Melaka itu, kapal siapa? Kapal Portugis. Itulah pengkhianat sentiasa berada dulu, kini dan selama-lamanya. Kita lihat bagaimana apabila jatuhnya Melaka, maka seluruh umat Islam bersatu, termasuk kerajaan Aceh, kerajaan Osmaniyah datang untuk membebaskan Melaka. Tetapi pengkhianatnya adalah kerajaan Johor, Pahang, Lingga, Riau. Inilah pengkhianat yang belum dicatatkan dalam sejarah. Pahang, Johor, Lingga, Riau, inilah pengkhianat yang bersama dengan Portugis mempertahankan Melaka. Sejarah negara ini belum ditulis, saya yang tulis. Kita nak sambut merdeka esok atau lusa. Apabila Melaka diambil alih oleh Belanda, satu kisah yang cukup sedih berlaku. Semua ulama telah berpadu melantik orang ini, namanya Raja Haji, untuk menjadi komander besar seluruh alam Melayu menentang Belanda. Kita lihat, dia telah terkorban, syahid di Teluk Ketapang. Sebelum dia syahid, dia menulis surat ini. Kita kenang apakah yang ditulis oleh dia. Dia kata, pada hari ini tanggal 19 Rejab 1998 Hijrah, warkah ini kutulis di atas sejadah, menghadap kiblat dalam keadaan berwuduk setelah selesai doa dan doa panjang untuk sekalian umat Melayu. Al-Quran di sebelah kananku, kitab Dalail Akhirat di sebelah kiriku, badik bersaka di pinggangku. Sungguh demikian, aku amat menyedari bahawa terdapat di kalangan armada perang Melayu yang aku satukan, dan PP ini terdapat golongan Melayu yang menjadi musuh dalam selimut, berwajah Melayu, berhati Belanda. Usahlah ditanya bagaimana aku mengetahui, kerana tahu di angin turun naik. Apabila Allah mengendaki terjadi satu perkara, maka tiada siapa yang dapat mengelaknya. Dia mengumpulkan seluruh tentera di Asia Tenggara untuk menentang Belanda. Tetapi dalam tentera dia dikumpul, diberi rasuah oleh Belanda, sehingga inilah yang disebut sebagai wajah Melayu berhati Belanda. Apabila Inggris datang ke sini, berwajah Melayu berhati Inggris. Sejarah telah berulang. Ketika Portugis, berwajah Melayu berhati Portugis. Itulah sejarah bangsa ini, bangsa yang paling mudah dimanipulasikan oleh penjajah. Apa kata seterusnya oleh Raja Haji? Dia kata, biar mereka masuk menyelinap ke dalam kubu kami dan mengepung aku. Maksudnya munafik yang sedang menjadi tali barut British atau Belanda datang mengepung Panglima sendiri. Syak Pasik, yakin soleh, batulah yang menjadi juadah. Ini bahasa Raja Haji. Nah, wahai si munafik, aku sekali tidak pernah takut pada kalian. Marilah kita berdepan sebagai lelaki Melayu yang sejati. Engkau kendolah panji perjuanganmu, aku kendong panji perjuanganku.
nyawa kita di tangan Allah. Matiku di medan perang ini tandanya sentiasalah aku hidup di sisi Allah. Matimu di medan perang tandanya celakalah kamu di akhirat nanti. Mereka berani mati sehinggalah petualang bangkit daripada sujud. Tatkala imam dan jemaah masih bersujud, lalu ditancam pisau di belakang antara mereka. Maka sekali lagi tidak mengundang-gundah, karena apabila sudah datang janji Allah, maka syahidlah dia. Jika ditikam itu masih hidup, maka dia akan menjadi saksi si petualang itu. Ini catatan yang disebut oleh Raja Haji. Mereka bersolat, sama-sama bersujud. Sujud mereka panjang. Kawan sebelah bangun tikam kawan sebelah, seluruh mati. Itulah pengkhianatan yang menyebabkan Raja Haji kalah. Raja Haji sempat menulis di atas sejadah, menulis warakah ini. Dia kata di akhirnya, sekiranya perjuangan aku ini benar, wahai ilahi, kekalkan tulisan aku ini, butakanlah mata Belanda supaya tulisan aku ini sampai kepada seluruh orang Melayu yang datang kemudian. Barangkali perjuangannya benar, sampai pada kita saya salin, menunjukkan perjuangannya lah dikhianati oleh bangsanya sendiri. Kita akan merdeka, menyambut kemerdekaan esok lusa. Kita ingat siapakah yang berjuang menentang kemerdekaan. Yang berjuang menentang kemerdekaan ialah para ulama. Inilah mereka yang berjuang untuk menentang kemerdekaan, menentang penjajah. Di sebelah kiri namanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, di sebelah kanan adalah Syekh Daud Patani. Syekh Daud Patani adalah komander perang kerajaan Osmaniyah. Sekali lagi sejarah tidak pernah ditulis, mereka sebut Syekh Daud Patani ialah sebagai seorang ahli fiqh. Benar, tetapi dia adalah komander yang memimpin tentera Turki datang menentang Siam di Kedah. Dan ketika itu gugurlah gurunya, yaitu Syekh Hamdul Samad Al-Lamani di Kedah. Kuburnya masih berada di hutan Kedah, tidak pernah diiktiraf sebagai pejuang negara. Inilah kumpulan yang berjuang yang berada di Mekah. Di antaranya adalah Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Hamdul Samad Al-Banjari, Syekh Abdul Rahman Misri, dan Syekh Wahab Bugis. Inilah yang ditakuti oleh seluruh penjajah. Mereka menyeru jihad, dan setiap apa yang mereka keluar fatwa dilaksanakan di seluruh alam Melayu. Dan saya nak sebut orang ini, Syekh Ahmad Patani. Dia dilantik sebagai duta kerajaan Osmaniyah di Timur untuk menghancurkan Inggeris dan membentuk sebuah negara yang bersatu di seluruh Asia Tenggara, yang menggabungkan Jawa, Sumatera, Tanah Melayu, Sulawesi dan seluruh kawasan Champa, termasuklah Petani, di bawah seorang khalifah. Khalifah yang dicadangkan sama ada Raja ataupun Sultan Zainal Abidin ketiga Terengganu, iaitu pelajar yang paling alim, pelajar yang diasuh khas oleh Syekh Ahmad Patani untuk menjadi khalifah umat Islam di Asia Tenggara. Tetapi Inggeris cepat mencium rancangan ini. Mereka hancurkan lebih awal sebelum rancangan terjadi. Di antara calon khalifah untuk umat Islam di seluruh Asia Tenggara ialah Raja Kelana Riau. Ialah murid Syekh Ahmad Patani yang sangat petah dalam politik, dan juga seorang bernama Raja Hitam yang dicadangkan di antara khalifah yang bakal mengumpulkan seluruh alam Melayu ini di bawah sebuah khalifah. Tetapi Belanda, British, apa sahaja agama mereka, Al-Kufar ala millati wahidah. Mereka asalnya apabila menentang Islam, mereka boleh bersatu. Dan kita lihat Syekh Nawab Bantan. Syekh Nawab Bantan ialah ulama yang berada di Mekah, yang mempunyai ramai penuntut-penuntutnya, yang kemudiannya mengisahkan jihad menentang Belanda di Jawa. Inilah tokoh perjuangan kemerdekaan sebenarnya, yang namanya tak pernah disebut dalam sejarah kemerdekaan negara kita. Dan murid-muridnya lah tersebar ke seluruh dunia, ke seluruh alam Melayu, dan mereka lah yang mengumpulkan kekuatan. Dan di antara murid Syekh Ahmad Patani ialah Tok Janggut Kelantan. Tok Janggut ialah seorang panglima, dan dia telah pergi ke Mekah, ditiup roh jihad oleh orang ini, dan di Pahang dihantarnya seorang mufti bernama Syekh Osman Seni untuk melatih Datuk Bahaman Mak Kilau menjadi pejuang jihad. Tetapi sejarah disebut bahawa inilah sebagai pemberontak. Di Terengganu lahirnya Syekh Abdul Rahman Limbong yang menentang British, tetapi sayang dia disebut sebagai pemberontak oleh British, dan disebut sebagai pemberontak oleh seluruh profesor Melayu di Malaysia hari ini. Dia tulis pemberontakan Amran Limbong seolah-olah melihat sejarah ini daripada kacamata British. Mereka belum merdeka dari segi penulisan. Sayang,
kita lihat Amdawan Limbo ditangkap oleh pembesar-pembesar Melayu yang bekerja bagi pihak British. Yang menjadi taluk British ialah orang Melayu. Sentiasa ada tali barut Melayu. Begitu juga apabila Tok Janggut. Maka orang Melayu lah menangkap Tok Janggut untuk diserah pada British. Maka pengkhianat sentiasa berada dulu, kini dan selamanya. Sayang kita lihat ketika itu, kalau saya boleh teruskan sedikit lagi, Masjidil Aqsa yang tidak boleh kita pisahkan pada sejarah negara kita. Sebab Masjidil Aqsa ialah masalah umat Islam yang menjadi rebutan daripada Yahudi dan Nasrani. Di sebelah kiri ialah Theodor Herzl yang menjadi ketua orang Yahudi. Di sebelah kanan ialah tentera yang paling jahat British bernama Lawrence of Arabia yang berusaha untuk mengambil bumi Palestin untuk dijadikan sebagai negara haram Israel. Lalu orang Yahudi ini bertemu dengan Sultan yang terakhir, yakni Sultan Abdul Hamid, meminta untuk sewa tanah di Palestin untuk orang Yahudi. Sama seperti Francis Light menulis sejarah bahawa dia membuka Pulau Pinang, sebenarnya dia menyewa tanah daripada Sultan Kedah. Lalu inilah perkara yang sama yang berlaku. Francis Light ialah dihantar oleh Belanda, dihantar oleh utusan yang sama, yakni Yahudi Nasrani. Lalu ditolak oleh Sultan Abdul Hamid bahawa bumi Palestin ialah bukan bumi saya, Palestin ialah bumi umat Islam. Dia tulis surat ini yang cukup menarik untuk kita perhatikan. Dia kata, "Answer Dr. Herzl bidakhas khadwal jadidah fi hadzal mawdu' fa inni la astati' an aqtahalli an shibrin wahidin min ardi Palestin. Ini lastu fahiya lastu milki yamini bal milku ummat al-islamiyah. Faqad jahada sya'bi fi sabilil hard wa warahahu damahu." Ila akhir. Dia kata seperti berikut. Pesan kepada Dr. Herzl bahawa jangan mimpi untuk mendapatkan bumi Palestin. Bumi Palestin ini bukan milik saya, milik umat Islam sepenuhnya. Dan oleh sebab itu, saya tidak akan berikan sejengkal bumi Palestin ini. Sebab kami dapat dengan darah, kami pertahankan dengan darah. Sekiranya kamu inginkan bumi ini, maka darah juga perlu ditumpahkan. Itulah jawapan Sultan Abdul Hamid. Sultan yang sangat tegas, dan dia perlu dijatuhkan. Kerajaan Utsmaniyah adalah kerajaan Islam terakhir. Maka tentera Berikat yang dikatakan mereka sedang berperang, sebenarnya mereka sedang merancang untuk menjatuhkan kerajaan Islam yang terbesar, kerajaan Utsmaniyah. Maka British sebelah kiri ini Churchill, di sebelah tengah itu namanya Truman, presiden Amerika, Mussolini daripada Itali, kita lihat Stalin daripada Rusia, dan seluruh tentera-tentera Berikat telah bersatu untuk menghancurkan kerajaan Islamiyah Utsmaniyah. Bagaimana caranya? Maka mereka dapat satu cara. Mereka bertemu dengan orang ini. Ini namanya Gubernur Mekah, jadi lantik oleh kerajaan Utsmaniyah, bernama Syarif Hussein, ia ini keturunan Rasulullah. Lalu mereka bertemu dengan orang ini dan mengatakan, apakah Tuan tidak tahu bahawa Khalifah Islam harus berada di tangan Tuan? Sebab Rasulullah bersabda, Khalifah harus berada di tangan Quraisy. Dan Utsmaniyah bukan orang Quraisy, Tuan orang Quraisy. Sekiranya Tuan ingin mengambil kerajaan Utsmaniyah, saya boleh tolong Tuan. Maka cucu Rasulullah ini ataupun zuriat Rasulullah ini bersama dengan Yahudi, bersama dengan British, menentang kerajaan Utsmaniyah, dan kalahlah kerajaan Utsmaniyah buat selama-lamanya. Lalu inilah gambar yang cukup menyayat hati. Raja Utsmaniyah telah dilucutkan oleh muftinya sendiri di atas nasihat Yahudi dan Nasrani. Maka berakhirlah kerajaan ini pada tahun 1924. Mereka ingin menumbuhkan kerajaan Yahudi di Palestin. Dan apabila mereka minta Yahudi sekali lagi pada Syarif Hussein, Syarif Hussein kata, saya tidak boleh memberikan Palestin sebab Palestin bukan bumi saya. Kalau kamu tidak bagi, kami akan jatuhkan kamu. Itulah nasib bagi pengampu dan mereka yang bekerjasama dengan musuh Islam. Dia dijatuhkan. Dan British dan Yahudi bertemu orang ini. Orang ini adalah ketua Badui. Dia adalah seorang perkasa, tingginya sampai 7 kaki. Tidak siapa yang dapat melawannya. Namanya Abdul Aziz. Dia temu orang ini, apakah Tuan ingin menjadi khalifah umat Islam? Saya telah lama ingin menjadi khalifah. Apakah Tuan sanggup untuk menyerahkan Palestin kepada kami untuk dijadikan negara Yahudi? Kalau saya angkat Tuan menjadi khalifah, tak ada masalah. Buat perjanjian, dia bertulis surat ini.
Di atas itu tulisan asalnya, di bawahnya saya tulis dalam bentuk yang modern. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Sultan Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al-Fasad Al-Lisan wa atarfa alfa maratin lisabas kaukas mandub Britania al-nuzma la min indi min inta Palestin lil masakin afyud lil masakin al-yahud awrihim kama tahru Britania allati la akhruj an ra'yiha hatta tasihhu sa'ah. Saya Sultan Abdul Aziz bin Abdul Rahman keluarga Saud dengan ini berikrar dan mengiktiraf 1000 kali pengiktirafan kepada duta British yang bernama Bas Kaukas bahawa saya tidak halangan untuk menyerahkan Palestin kepada Yahudi yang miskin atau yang lainnya, dan saya tidak akan tarik balik penyerahan ini sampai hari kiamat. Itulah sejarah yang belum tertulis. Dan dia dijemput ke mereka oleh Presiden Roosevelt yang berkuasa ketika Perang Dunia Kedua, dan diucap katanya, tuanlah sahabat kami yang sebenarnya. Dan apabila jatuh kerajaan Osmaniyah, maka jatuh seluruh negara Islam. Apabila kerajaan Islam sudah tidak pelindung, maka Turki telah jatuh, Iran jatuh, Iraq sudah jatuh, Jordan sudah jatuh, Palestin telah terlepas, Libya, Mesir, Sudan, Algeria, Morocco, India, Malaysia dan Indonesia seluruh telah jatuh satu demi satu, dan semuanya telah jatuh ke tangan penjajah. Akibatnya Sultan Osmaniyah telah jatuh. Selagi Osmaniyah wujud, Barat tidak begitu berani untuk menceroboh negara Islam. Dan Mekah, ini ialah Masjidil Haram yang dibina oleh Osmaniyah. Tapi bangunan ini sangat dibenci oleh keluarga Saud. Ketika Osmaniyah, Mekah ialah bumi umat Islam. Ulama daripada Nusantara, daripada alam Melayu bebas untuk bermaslahatin, sebab Mekah ialah bumi umat Islam dan ditarbiyahkan oleh Khalifah Islam yang memberikan Mekah dan Madinah sebagai bumi Islam yang percuma. Tidak ada visa, tuan boleh pergi bila-bila masa. Duduklah di sana, belilah harta, dan ulama kita bermaslahat di sana. Ulama India ramai di sana, ulama Parsi ramai di sana, ulama Dagestan pun ramai di sana, sebab Mekah dan Madinah bumi Islam seluruhnya. Sayang apabila keluarga ini telah mengambil alih, bumi ini disahkan sebagai bumi keluarga kami. Kamu semua minta izin pada kami untuk datang ke Mekah, sebab ini tanah bumi keluarga kami. Dan sebagai balasan, British dan Yahudi minta hotel untuk dibina di Mekah. Hotel Hilton. Hotel yang paling dekat dengan pintu Masjidil Haram ialah hotel ini, simbol persahabatan Yahudi dan Arab Saudi. Dan di Madinah, hotel yang paling dekat dengan Masjid Nabawi ialah Darut Tauhid, dan nama asalnya adalah Intercontinental. Di bawah sofa ada makhluk ini, namanya Starbucks Coffee. Ini tandanya siapa di mana negara ada Starbucks, maksudnya dia terjajah oleh kapitalisme, liberalisme, pragmatisme Yahudi. Mekah telah dijajah. Rupa-rupanya Mekah bukan bumi kita, tuan-tuan. Inilah sebab kawan-kawan kita yang balik Saudi cukup marah dengan saya. Dia kata itulah pemimpin yang terbaik. Saya katakan bahawa mereka naik kerana disokong oleh Yahudi dan juga British dan juga Amerika dan Perancis dan Itali dan Rusia. Dan oleh kerana bumi itu bumi mereka, mereka yang menentukan peraturan, mereka menaikkan bayaran visa untuk bulan Oktober ini. Sebaik saja jemaah haji kembali ke negara masing-masing, maka umrah dan ziarah akan dinaikkan. Siapa yang pergi kali kedua 200, bukan 200 kan, 2,000 rial. Kali yang ketiga kata pergi kali ketiga 3,000 rial. Ini bukan bumi, tuan-tuan. Dan seluruh struktur Masjid Al-Haram yang dibina oleh Osmaniyah telah diruntuhkan. Kononnya untuk meluaskan masjid ini, tapi sebenarnya untuk menghapuskan tanda-tanda tamadun ataupun kesan daripada Osmaniyah. Dan Indonesia minta untuk membina hotel di Mekah, ditolak mentah-mentah. Malaysia lebih bijak dan diberikan hak untuk membina hotel di atas bukit. Dan cukup sayang kita lihat apabila Masjidil Haram mempunyai hotel yang bertaraf 5 bintang, 6 bintang, maka siapakah jemaah haji yang bakal mampu untuk sampai ke Mekah pada masa 30 tahun akan datang? Saya jangkakan umat Islam di Malaysia semakin tersempit untuk
menunaikan fardu haji sebab hotel yang murah sudah tidak ada lagi. Yang adalah yang bertaraf mewah, yang kalau tidak ada sekurang-kurangnya 30,000 40,000 tuan-tuan tidak boleh menunaikan haji. Ini agenda siapa? Dan inilah yang saya nak bincangkan. Dan kita akan menyambut kemerdekaan, tetapi kita minda terjajah. Dan kalau saya boleh teruskan dalam seminit dua lagi, sebelum negara kita merdeka, Perdana British bernama Gladstone mengangkat Al-Quran. Sejarah mengatakan bahawa apabila Portugis menjajah Melaka, sukar untuk murtadkan orang Islam. Bagaimanakah untuk murtadkan Islam? Ialah mengikut pandangan William Gladstone, seorang Yahudi yang menjadi Perdana British. Dia kata pisahkan umat Islam daripada buku ini, Quran. Oleh sebab itu apabila kita merdeka dan dia telah melaksanakan dasar ini di Turki, tulisan Jawi telah dihapuskan sama sekali. Di Malaysia dilaksanakan oleh pemerintah yang menjadi proksi British untuk menghapuskan tulisan Jawi dan mengekalkan tulisan Rumi sehingga generasi muda tidak boleh membaca Al-Quran. Itulah caranya untuk memisahkan umat Islam daripada agamanya. Dan mereka melantik orang ini, yakni Kemal Atatürk, yang menjahanamkan Islam di Turki, dan dia mengaku dia tidak ada agama. I have no religion and at times I wish all religion as the bottom of the sea. Mudah-mudahan orang yang beragama ini ditenggelamkan dalam laut. Saya tidak percaya kepada sebarang agama. Inilah pemimpin yang diangkat oleh Turki yang dinobatkan sebagai tokoh di Malaysia. Dan di Malaysia, mereka yang bersama British dianggap sebagai pahlawan. Inilah pembelot negara yang menjadi mata-mata British, yang menangkap pejuang-pejuang seperti Mak Kilau, Datuk Mahaman, Tok Janggut dan pejuang. Inilah mereka yang dilantik oleh British untuk menjadi mata-mata spy British. Dan bila kita merdeka, inilah yang dinobatkan sebagai pahlawan. Kita tersalah memilih hero. Hero kita ialah yang berjuang menentang penjajah, ialah yang ditangkap oleh penjajah, yang dipenjara oleh penjajah, yang digantung oleh penjajah. Itulah pejuang negara, pejuang kemerdekaan. Adapun mereka yang bersama British, menerima elang British, yang makan dengan British, yang pakai macam British, yang pakai tie dan coat, itu tali baru British, tuan-tuan. Kenalah kebenaran. Dan kalau kita tidak boleh kenal kebenaran, siapa lagi nak kenal kebenaran? Kita jangan harap di luar sana akan kenal kebenaran ini. Saya dengan rendah hati menulis dua buku ini ialah bukan untuk saya, untuk cucu generasi kita akan datang, supaya mereka dapat bezakan antara kaca dan permata. Tentera British dinobatkan sebagai wira negara. Mereka adalah tali barut British. Mereka adalah tentera British. Dan ketika mereka mati berjuang di Singapura, mereka pegang bendera ini, bendera salib. Sejarah boleh bertukar, dan inilah tujuan untuk meningkatkan sejarah. Di antara tentera British ada tentera India yang diupah untuk datang ke Melaya, tetapi pejuang-pejuang di Mekah datang dengan murid-muridnya melalui persatuan Ar-Rushdiyah, masuk ke dalam tentera ini, mengatakan bahawa kamu sekarang berkhidmat kepada musuh Islam. Di antara tentera India ada yang Islam. Mereka telah berpaling tadah, mereka menentang British, dan British hampir kalah di Singapura sebab ditentang oleh tentera sendiri yang beragama Islam, dan mereka ditembak beramai-ramai di Singapura. Berita ini tak pernah sampai pada kita. Tentera Melayu ada yang pengaruhi bahawa kamu sekarang bekerja untuk musuh Islam, kamu palingkan senjata kepada mereka, dan tentera Melayu juga menentang British di Singapura dalam tahun 40-an. Mereka juga ditembak mati beramai-ramai. Itulah pejuang yang sebenarnya. Adapun yang mendapat pangkat lieutenant, yang mendapat pangkat berbagai-bagai pangkat yang diberikan oleh British, itu tali barut British. Sejarah belum ditulis, maaf saya. Dan syarat kemerdekaan, tuan-tuan, dia lihat bahawa apabila Jepun telah mengalahkan British di Melaya, dan Jepun mengalahkan Belanda di Indonesia, maka di Indonesia dia lihat bahawa apabila Jepun telah mengalahkan British di Melaya, dan Jepun mengalahkan Belanda di Indonesia, maka di Indonesia pejuang-pejuang jihad mereka telah menghalau Belanda dan Indonesia merdeka penuh. Tetapi di Melaya, Inggris melihat dengan penuh curiga. Sekiranya Melaya akan dapat kemerdekaan di tangan pejuang yang sebenarnya, mereka akan dihalau terjun laut.
Oleh sebab itu sebelum mereka dihalau terjun laut, mereka memilih proksi mereka, tali barut mereka, untuk dihadiahkan kemerdekaan negara ini. Bukan kepada pejuang, tetapi kepada tali barut. Dan untuk kemerdekaan mereka berikan berbagai syarat. Untuk merdeka, kamu harus menggunakan undang-undang Kristian, common law. Undang-undang Islam yang dilaksanakan di Melaka, dilaksanakan di Pahang, Perak dan juga di Terengganu dibatalkan. Kamu masyarakat majmuk tidak boleh laksanakan Islam. Kalaulah alasan masyarakat majmuk, kenapa kita ambil undang-undang Kristian? Yang asing kepada orang Melayu, yang asing kepada orang India, yang asing kepada orang Cina. Tetapi sejarah belum dimurnikan. Lihatlah siapakah pejuang negara. Kita ada Tugu Negara. Tuan tengok betul-betul, cuba fokus gambar ini. Tengok yang pegang bendera itu pejuang. Tengok hidungnya, apakah hidungnya seperti hidung kita atau hidung lain? Yang hidung seperti kita yang mati di bawah itu. Itu sejarah yang ditulis. Sepatutnya yang pegang bendera itulah musuh negara. Yang mati itulah pejuang. Sudah diterbalikkan. Maaf saya kalau tuan tidak tenang dengan partai ini. Coba lihat siapakah pejuang-pejuang yang dicatatkan di dindingnya. Ini semuanya British. Dan India, tentera upahan, itulah yang diisytiharkan sebagai pejuang negara. Dan bila kita menyambut kami kemerdekaan, maka inilah yang dinobatkan sebagai hero negara. Adapun orang ini yang berjuang untuk menentang British diisytiharkan sebagai komunis. Yang sebelah kiri ialah Dr. Burhanuddin Hilmi, diisytiharkan sebagai komunis. Dan dalam buku teks sejarah masih ditulis oleh sebagai komunis. Tetapi tahun lepas Sultan Nazrin Shah menganugerahkan satu pingat yang bawa title Datuk Seri, yang menunjukkan komunis telah dihapuskan oleh raja ini dan diberikan taraf inilah sebagai pejuang yang sebenarnya. Tuan-tuan, barangkali dalam 100 tahun akan datang kita sudah tidak ada lagi. Yang hero hari ini menjadi penjenayah, yang penjenayah jadi hero. Jangan-jangan kita jadi penjenayah akan datang. Dan lebih malang kalau kubur kita dikencing oleh cucu kita sendiri, sebab kita bersama penjenayah. Kita bersama dengan mereka yang bersama British, yang menjulang British. Dan kita lihat pengkhianatan yang dilakukan kepada Sultan Pertanian terakhir, Tengku Muhyiddin, dipujuk oleh British untuk diberikan kemerdekaan petani, dan dia berjuang bersama dengan British, dan British berjanji akan diberikan kemerdekaan dan dia jadi raja petani. Akhirnya tanpa disangka oleh British, Jepun kalah dan Tengku Muhyiddin meminta janji sebab isytiharan kemerdekaan petani akan diisytiharkan sebaik saja Jepun kalah. Apakah nasib? Dan nasibnya lah Tengku Muhyiddin hilang tanpa ada berita. Dia dihapuskan oleh British dan juga oleh Siam sebab buminya telah diserah kepada Siam. Bumi Melayu, tuan-tuan, ialah daripada petani sampai ke segeting kera. Itulah bumi Melayu yang pernah menjadi sebahagian daripada wilayah ini. Tetapi hari ini kita berputih mata kerana Siam telah mengambil alih. Kita pergi ke Karabi, kita pergi ke kawasan Phuket, kita bertemu orang Melayu yang tidak boleh bercakap Melayu lagi. Identiti mereka sudah hilang sama sekali. Mereka Muslim. Dan itulah nasibnya. Siapa yang bersama British, mereka akan ditipu hidup-hidup seperti Tengku Muhyiddin. Dan akhirnya negara merdeka. Merdeka tanpa ada pejuangnya lagi. Pejuangnya sudah tidak dinobatkan sebagai hero, tetapi mereka yang tidak pernah berjuang dinobatkan sebagai hero negara. Mereka lah yang menerima syarat kemerdekaan. Mereka menerima bahawa sistem akan dilaksanakan dengan undang-undang Kristian, common law sampai hari ini. Undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi diasaskan kepada ekonomi kapitalisme, pragmatisme, liberalisme, yang menjadikan interes sebagai asas ekonomi negara. Allah berfirman, wa halallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, tetapi sistem ekonomi negara kita masih lagi berteraskan riba. Kita ada bank Islam, tetapi bank Islam ditubuhkan di bawah Akta Bank Negara yang menjadikan asas riba sebagai asas. Di manakah kita, tuan-tuan? Soal itu kita lihat misi sekularisme sebagai syarat kemerdekaan diletakkan oleh orang ini. Menteri Pelajaran Malaysia isytiharkan bahawa tulisan Rumi akan dijadikan resmi, tulisan Jawi dihapuskan.
Dan akibatnya generasi Y sudah tidak boleh membaca Al-Quran. Kalau tidak ada sekolah tahfiz, barangkali generasi Y sudah tidak boleh membaca Quran. Dan Tengku pun membentuk kabinet, dan di dalam kabinet dia telah memesyuarat bahawa, kata Tengku, however that the whole constitution was framed on the basis that the federation will be a secular state, on the basis that the federation will be a secular state. Ini bukan negara Islam. Kemudian hakim daripada India bernama Hakim Abdul Hamid, kenapakah kamu orang Islam menafikan Islam sebagai agama kamu? Tetapi tidak disukai oleh orang Melayu. Nasib baik ada hakim India yang masukkan, tetapi dia bercanggah dengan seluruh peruntukan, sebab peruntukan yang asal dikehendaki untuk negara state, iaitu ekonomi yang berkaitan dengan riba, undang-undang dengan Kristian, sistem dengan sekular, maka Al-Quran boleh diamalkan tetapi untuk individu. Itulah nasib negara kita yang menerima kemerdekaan tetapi bukan oleh pejuang. Maka kerakyatan juga diberikan percuma, alhamdulillah. Dan cukup menarik di dalam perlembagaan kita, if any state law is inconsistent with our federal law, the federal law shall prevail and the state law shall, to the extent of the inconsistency be void. Berkali belajar undang-undang lebih paham dari saya. Sekiranya undang-undang negeri bercanggah dengan undang Kristian yang diasaskan pada Kristian, maka undang-undang negeri akan terbatal. Undang-undang negeri diasaskan pada Al-Quran, undang-undang federal diasaskan pada Kristian. Sekiranya dia bercanggah, maka undang Kristian yang menang. Apakah tuan-tuan masih Muslim? Dan akhirnya dalam perancangan yang sama, negara Israel telah dibentuk. Dan cukup malang, Palestin telah berubah menjadi negara Israel. Bumi yang hijau itulah bumi Palestin, yang beransur-ansur hilang buminya, yang berakhir dengan bumi yang dikenali sebagai Israel. Israel adalah nama Nabi Yaqub, dan dia diisytiharkan sebagai negeri baru ini. Yang berjuangnya orang ini cukup malang, orang yang bodoh, namanya Yasir Arafat. Dia berjuang sebagai dasar kebangsaan, dia berjuang pada dasar Arab, dia meninggalkan Islam, dan dia berjuang di atas dasar Palestin. Inilah orang yang bodoh. Dia bersahabat dengan Palestin, dengan Israel, akhirnya dia dibunuh oleh Yahudi. Tetapi inilah yang ditakuti oleh Yahudi. Mereka yang berjuang kerana jihad, mati kerana jihad, kemenangan di tangan Allah. Tetapi perjuangan ialah urusan kita. Akhirnya Israel selangkah yang terakhir mengisytiharkan Palestin bernama Israel secara resmi tahun ini. Tahun ini mereka isytiharkan bukan lagi Palestin. Tuan-tuan tak boleh panggil Palestin lagi, Israel. Dan bukan itu saja, tuan-tuan. Mereka membentuk sebuah negara Israel yang besar yang dinamakan Greater Israel, yang meliputi Turki, Palestin, Syria, Mesir, Arab Saudi, Iraq dan Iran. Itulah bumi yang mereka cadangkan. Sekarang Palestin telah diperolehi sepenuhnya, maka mereka perlu mengambil Syria. Apa yang berlaku di Syria ialah sebahagian daripada ini. Apa yang berlaku di Turki ialah sebahagian daripada ini. Bukan Gulen, tuan-tuan, tetapi Yahudi di belakang yang rampas kuasa begini. Ini yang dilakukan oleh tentera NATO. Dan mereka bijak mempengaruhi Erdogan, sehingga Erdogan menangkap pejuang-pejuang Islam yang bersempati dengan Gulen dan menuduh Gulen yang merampas kuasa. Yang merampas kuasa ialah NATO. Tujuannya lah untuk membentuk negara yang lebih besar, dan termasuklah Madinah. Kenapa Madinah menjadi pusat mereka? Sebab di situlah Bani Qurayzah pernah duduk, yang telah dihalau oleh Rasulullah, yang telah dibunuh oleh Rasulullah kerana mereka belot dalam perjanjian tentera Ahzab. Mereka ingin membentuk sebuah negara yang besar. Selagi negara ini tidak perolehi, maka sekali itulah mereka merancang. Dan mereka bermula dengan Syria. Sebab Palestin sudah jatuh ke tangan mereka, Turki akan jatuh, Jordan akan jatuh, Lebanon akan jatuh. Percayalah, sebahagian Iraq akan jatuh, sebahagian Mesir akan jatuh. Dan Madinah mereka tidak akan berpuas hati selagi Madinah, sebab di situlah Bani Qainuqa, Bani Yahudi mereka, di situlah Bani Khaybar yang dihalau oleh Rasulullah pernah berada, dan mereka klaim Madinah sebagai bumi mereka. Maka berlakulah apa yang berlaku di Syria. Syria jangan kita lihat dia berlaku di antara dua negara besar yang dilaporkan oleh CNN, ialah berlaku di antara dua kuasa besar, Amerika dan Rusia.
Kalau tuan berfikir sedikit saja, ini adalah gambar IS di atas langit yang menjadi satellite mereka, menjadi laboratory mereka. Ini dibina oleh Amerika dan Rusia. Mereka bekerjasama di atas, takkan di bawah mereka bergaduh. Kena tipu hidup-hidup. Dan satu pihak menghantar senjata di Syria, satu pihak menghantar senjata di Syria. Maka yang matilah bukan mereka tetapi umat Islam. Itulah maksud mereka, menghapuskan umat Islam di Syria, dan bumi ini akan diambil alih oleh Israel. Jangan kita terpengaruh. Jangan kita terpengaruh apa yang berlaku di Turki, sebab perancangan mereka adalah untuk mengosongkan Turki bagi pihak Yahudi dan mengosongkan Madinah bagi pihak Yahudi. Mereka sedang berbincang. Al-kufar ala millatin wahidah. Selagi bumi ini tidak mereka perolehi, mereka tidak akan berdiam diri. Amerika ialah ejen kepada Yahudi, Rusia adalah ejen kepada Yahudi. Dan berlakulah apa yang berlaku di Turki. Kita melihat dengan penuh simpati, tetapi mereka telah dapat pecahkan dua kumpulan Islam yang besar. Kumpulan yang besar ialah kumpulan Erdogan dan kumpulan Gulen. Yang dapat dipecahkan di tengah-tengahnya, maka serpihan Islam akan menjadi kecil, sama seperti Malaysia yang bersatu dipecah-pecahkan sehingga kita tidak ada kekuatan sama sekali. Dan orang ini dituduh, ini ulama Turki yang menganjurkan pengajian Ra'asin Nur di seluruh dunia, yang naik chancellornya menjadi naik chancellor terbaik di Al-Fatih University dan di seluruh Turki. Inilah orang yang ditangkap oleh Yahudi melalui tangan Erdogan. Antara Erdogan dan Amerika sangat rapat. Apa yang dilaporkan tidak sama apa yang sebenarnya. Kenapakah Yahudi melakukan perkara yang begitu sekali? Di dalam akhir buku saya membincangkan tentang faktor yang sebenarnya ialah sebab Muslim telah mengatasi Kristian di dunia. Dan mereka menyangka umat Islam sebanyak 1.6 bilion. Dan Bush melakukan kajian yang tersendiri, umat Islam berjumlah 2.038 bilion mengalahkan penduduk Kristian yang berjumlah 2.00 bilion. Buat pertama kali Islam mengatasi Kristian, dan mereka melakukan segala konspirasi untuk memburukkan Islam, termasuk ISIS. ISIS dibela oleh Amerika, ditaja oleh British dan dibiayai oleh Arab Saudi. Dan mereka melakukan keburukan bagi pihak Islam supaya orang benci siapa yang ingin mendirikan negara Islam. Mereka akan dibenci sebagaimana ISIS melakukan keburukan. Dan ini ditulis oleh orang ini. Orang ini menulis, ialah pakar strategi Yahudi bernama Mark Stein. Barangkali tuan-tuan dah baca America Alone. Dia mengatakan Amerika akan jatuh sebab Amerika menjadikan teknologi sebagai asas dan tidak membina manusia. Yang bangun ialah Islam. The future belongs to Islam. Ditulis oleh pakar strategi Arab, pakar strategi Yahudi. Sebab di London, kanak-kanak yang dilahirkan pada tahun 2014 lepas, yang paling popular namanya ialah Muhammad. Bandar Moskow telah menjadi miskun sekarang. Miskun maksudnya kesturi. Dan Siberia sudah menjadi Sobaria, kembali pada nama asalnya. Dan Islam telah muncul di Amsterdam, Rotterdam dan Uppsala, menjadi agama-agama yang sedang berkembang. Mereka menjangkakan di akhir kurun ini Eropah ditawan oleh Islam, dan di timur umat Islam berlomba-lomba untuk murtad, tetapi Allah gantikan di Eropah, dan Eropah akan menjadi benua Islam insyaAllah dalam 50 tahun akan datang, kata pakar strategi Yahudi. Sebab perkembangan yang berlaku, Islam adalah agama hujah, Kristian agama yang harus diikut tanpa hujah, maka hujah akan mengalahkan yang lain. Oleh sebab itu, The Future Belongs to Islam. Itulah buku yang saya tulis dengan rendah hatinya, yang bertajuk Malaysia, dan juga sebagai syarahan kepada buku awal saya, yakni buku Kedipan Bintang di Langit Turki. Tuan-tuan yang berminat, ada sedikit dalam kereta saya dan boleh dapat lepas solat Isya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.